Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya di sini untuk memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Pertama sekali ialah Muhammad Ifah Amir bin Muhammad Taufik, nombor matrik 1200822. Seterusnya Nur Fatimatul Zahra binti Muhammad Fauzi yang bernombor matrik 1200823. Kemudian Ahmad Izul Hakimi bin Muhammad Ashari, nombor matrik 1200824. Kemudian Nurul Ijlah Mardiyah binti Abdul Halim, nombor matrik 1200825. Seterusnya Nur Farhana Umairah binti Amirul Hisam, nombor matrik 1200826. Dan akhir sekali iaitu diri saya sendiri, Nabil Izzuddin Islam bin Jamal Rizwan, nombor matrik 1200828. Kami daripada kumpulan 8 iaitu yang bernama Negaraku akan membincangkan tentang isu keruntuhan moral dalam masyarakat pasca moden dan strategi penyelesaiannya. Skop perbincangan kami ialah penderaan kanak-kanak yang berlaku di dalam rumah tangga di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhana Umairah binti Amir Hisham, nombor matrik 1200826. Jadi tajuk tugasan kami adalah keruntuhan moral dalam masyarakat pasca moden dan strategi, dan kami telah memilih kajian penderaan kanak-kanak sebagai keruntuhan moral dalam masyarakat. Dalam pengenalan kajian, saya telah menerangkan definisi penderaan kanak-kanak secara umum, iaitu penderaan kanak-kanak ialah semua bentuk penderaan sama ada fizikal, emosi, seksual, pengaiban, eksploitasi yang boleh menyebabkan kecederaan kepada kesihatan, tumbuh sarang dan kehidupan kanak-kanak. Petikan ini diambil daripada Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO. Justeru, metodologi kajian ini diambil melalui saluran kualitatif dan kuantitatif. Dalam pengenalan ini juga, saya telah menerangkan secara umum apakah faktor penderaan ini berlaku. Antaranya adalah disebabkan oleh kurangnya didikan agama sertanya kesan kepada penderaan kanak-kanak, iaitu tumbuh sarang terbantuk dan kanak-kanak hilang tumpuan dalam pelajaran. Oleh hal demikian, saya juga telah kajian ini juga telah menyediakan penyelesaian kepada kes penderaan kanak-kanak ini. Antara salah satunya adalah badan kerajaan menjalani program dan agenda mengenai kes penderaan ini. Itu saja dalam pengenalan. Untuk objektif kajian penderaan kanak-kanak, yang pertama, dapat memahami definisi penderaan kanak-kanak dari segala aspek, iaitu dari segi fizikal, emosi, seksual dan pengaiban. Yang kedua, kita dapat menganalisis faktor berlakunya penderaan serta impak penderaan kepada kanak-kanak. Dan akhir sekali, kita pelaksanaan cadangan penyelesaian kes penderaan kanak-kanak dari setiap pihak. Definisi moral dan penderaan. Moral ini adalah satu perkataan yang berasal daripada perkataan Latin iaitu moralis. Manakala moralis ini pula sebenarnya berasal daripada perkataan ataupun moris yang pertama kalinya digunakan oleh Cicero dalam menterjemahkan perkataan Greek kuno yang juga sebenarnya membawa maksud moral. Tetapi perkataan Latinnya iaitu moralis ini membawa maksud ajaran, pegangan ataupun tata susila. Dalam kehidupan seharian kita, sekiranya kita menghadapi apa-apa juga keadaan ataupun permasalahan, kita mempunyai 4 aliran pemikiran moral, iaitu naturalis, rasionalis, intuisiosis dan juga emotivis. Yang pertama sekali ialah naturalis. Naturalis ialah bersifat menerima sesuatu keadaan itu dengan hati yang terbuka tanpa mempersoalkan mengapa ia terjadi. Sebagai contoh, seorang murid itu menerima markah yang rendah dalam peperiksaannya
Namun begitu, murid tersebut menerimanya dengan hati terbuka dan tidak mahu mempersoalkan kenapa dia dapat pakaian rendah tersebut. Seterusnya, rasionalis. Rasionalis adalah satu pemikiran yang mempertimbangkan semua aspek yang ada dengan akalnya, dengan rasional akalnya. Seterusnya, intuisiosis ini yang sebenarnya berasal daripada perkataan intuitif dalam bahasa Inggeris ataupun intuitif dalam bahasa Melayu, yang dalam maksud yang mudah, intuitif ini ialah mengikut gerak hatinya. Sekiranya dia ingin membuat satu keputusan, sekiranya gerak hatinya mengatakan A, maka A lah pilihannya. Sekiranya gerak hatinya mengatakan B, maka B lah pilihannya. Hanya mengikut kata hati. Dan yang keempat ialah emotivis. Emotivis ni sebenarnya berasal daripada perkataan emosi. Justru itu, dalam membuat, sekiranya pemikiran emotivis ni dalam membuat satu keputusan, dia akan mengikut emosinya ketika dia menghadapi situasi tersebut. Sekiranya dia marah, maka dia akan membuat pemikirannya ialah ketika itu secara marah. Seterusnya adalah definisi dera. Di dalam Akta 611 yang diwatakan pada tahun 2001, kanak-kanak adalah mereka yang berada di bawah umur 18 tahun. Manakala dera ini sebenarnya terbahagi kepada banyak jenis. Yang pertama sekali terbahagi kepada pelbagai jenis, seperti dera fizikal, iaitu dera secara fizikal dengan menyakiti tubuh badan kanak-kanak tersebut. Secara mental, iaitu mendera emosi kanak-kanak itu sendiri, ataupun penderaan secara seksual. Kemudian dan terakhir ialah penderaan pengabaian hak-hak mereka, seperti tidak memberikan perhatian, tidak memberikan apa yang sepatutnya mereka dapat, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan seperti wang belanja, dan itulah dia definisi untuk dera dan moral. Nama saya Nur Fatimatu Zahra binti Muhammad Fauzi, nombor matrik 1200823. Saya akan menerangkan contoh-contoh penderaan kanak-kanak yang pernah dilaporkan berlaku di Malaysia. Seperti yang diterangkan oleh Nabil Izzuddin sebentar tadi, penderaan kanak-kanak bukan sahaja berlaku pada fizikal, namun ia juga melibatkan emosi, seksual dan pengabaian hak kanak-kanak. Pada 13 Januari 2020, dilaporkan di Johor Bahru, menerusi surat khabar berita harian, seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun meninggal dunia kerana dipercayai didera ibu kandungnya dan teman lelakinya. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Muhammad Tahib Ahmad berkata, doktor yang merawat kanak-kanak itu mengesyaki ada unsur penderaan berlaku berdasarkan kecederaan fizikal dialami mangsa. Hasil pemeriksaan fizikal pada mangsa mendapati ada kesan lebam di bahagian tangan kiri dan kanan selain bahagian perut. Kedua-dua suspek telah direman dan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dan sabit kesalahan boleh jatuh hukuman mati mandatori. Pada 7 Disember 2020, dilaporkan di media utusan Malaysia, kes berlaku di Sik Kedah di mana Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Sik sedang mengesan waris bagi bayi perempuan yang berusia 13 bulan yang menjadi mangsa pengabaian. Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Sik, Syamsul Izrin Ishak berkata, bayi berkenaan telah dibawa ke Hospital Sik pada tahun lalu oleh jiran kepada ibu kandung bayi berkenaan. Walau bagaimanapun, bayi tersebut tidak pernah dituntut oleh ibunya dan kini ditempatkan di Rumah Perlindungan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan apakah faktor berlakunya penderaan kes ini, kes penderaan kanak-kanak, akan diterangkan oleh Izul Hakimi. Nama saya Ahmad Izul Hakimi bin Muhammad Syari, nombor matrik 1200824. Hari ini saya ingin menerangkan tentang faktor penderaan kanak-kanak. Faktor yang pertama ialah kurangnya didikan agama dalam diri ibu bapa. Ini menyebabkan ibu bapa akan melepaskan kemarahan mereka kepada anak mereka serta akan berlaku tindakan luar kawalan, sebagai contoh memukul anak mereka. Oleh itu, ilmu agama sangat penting dalam rumah tangga untuk mengelakkan berlaku perkara ini. Seperti yang kita tahu, ilmu agama sangat penting di dalam rumah tangga kerana ia boleh menjadi panduan yang terbaik dalam menguruskan masalah keluarga. Sebagai contoh,
dalam konteks agama Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita berbuat baik sesama makhluk dan jangan sesekali menzalimi. Dalam surah An-Nahl ayat 90 yang menerangkan bahawa perbuatan menzalimi adalah sangat ditegah dan kita haruslah berbuat baik, terutamanya kepada kanak-kanak. Oleh demikian, setiap ibu bapa wajar belajar ilmu agama demi kebahagiaan keluarga. Seterusnya, faktor yang kedua ialah pergaduhan antara ibu bapa. Ia juga akan menyebabkan kes ini berlaku. Menurut Datuk Azizah Muhammad Don, iaitu Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, berkata faktor utama terjadinya kes kenderaan ialah disebabkan pergaduhan ibu bapa. Faktor ini akan mengakibatkan ibu bapa mengabaikan anak mereka atau melepaskan geram terhadap anak mereka dan akan menyebabkan kanak-kanak hidup dalam keadaan terseksa. Menurut kajian saintifik terhadap otak manusia, apabila seseorang itu tertekan atau menghadapi masalah yang dihadapi, maka otak mereka tidak akan berfungsi dengan baik. Maka dengan itulah segala tindakan yang dilakukan adalah berunsur memberontak atau akan terjadi yang berlaku penderaan ke atas kanak-kanak. Oleh itu, ibu bapa haruslah sentiasa menyelesaikan masalah dengan cara yang baik agar tidak berlaku penderaan terhadap anak-anak. Akhir sekali, masalah penagihan dadah juga menjadi antara faktor kes penderaan ini berlaku. Perkara buruk boleh berlaku akibat daripada ketidakwarasan ibu bapa setelah mengambil darah atau arak. Sebagai contoh, menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkata, antara punca utama berlakunya penderaan adalah disebabkan oleh masalah kewangan ibu bapa yang terlibat dalam penagihan dadah dan pendera mengalami masalah mental. Ini menunjukkan bahawa dadah dan arak membawa kesan yang sangat besar dalam kes penderaan. Agama Islam juga mengharamkan pengambilan dadah dan arak kerana ia dapat mengakibatkan pengguna mabuk dan akan bertindak agresif. Oleh itu, ibu bapa haruslah elak dari mengambil barang terlarang demi keselamatan anak-anak. Metodologi kajian yang digunakan sepanjang penyediaan laporan ialah menerusi maklumat kualitatif iaitu bahan perpustakaan seperti buku dan jurnal dan juga bahan internet seperti blog dan laman sesawang. Kami juga menggunakan pendekatan data kuantitatif seperti analisis statistik kes-kes penderaan kanak-kanak yang berlaku di Malaysia sepanjang tahun 2015 sehingga September 2020. Rekod ini diambil daripada sumber yang sahih iaitu dirujuk daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Seperti yang kita dapat lihat daripada graf, dapatan kajian menunjukkan bahawa berlakunya peningkatan penderaan kanak-kanak dari tahun ke tahun iaitu tahun 2015 sehingga 2019. Dan sebanyak 6,061 kes telah dicatatkan pada tahun 2019 dan menjadikan rekod itu sebagai jumlah yang paling tinggi yang pernah direkodkan berbanding tahun-tahun sebelumnya. Kesemua kes ini merangkumi kategori penderaan fizikal, seksual, emosi dan juga pengabaian hak kanak-kanak. Laporan JKM juga mengatakan kemungkinan untuk kes penderaan ini semakin meningkat adalah tinggi. Hal ini kerana JKM telah mengeluarkan statistik untuk kes penderaan kanak-kanak sehingga bulan September untuk tahun 2020 adalah sebanyak 3,875 kes. Dan apakah kesan penderaan kanak-kanak ini kepada kanak-kanak itu sendiri dan juga pihak yang lain? Perkara ini akan diterangkan oleh Irfan Amir. Nama saya Muhammad Irfan Amir Muhammad Taufik, nombor menteri 1200822. Antara kesan terhadap diri kanak-kanak ialah kebesaran mereka akan terbantu. Hal ini kerana mereka selalu rira dan akan mengakibatkan kesan-kesan lain pada tubuh badan seperti lebam dan luka. Kesan pada pelajaran pula ialah kanak-kanak akan suka untuk menumpukan perhatian dalam kelas kerana fikiran mereka mula terganggu dan hilang fokus. Mereka juga akan menjadi pasif seperti takut untuk bertanya jika mempunyai soalan. Seterusnya, kesan terhadap tingkah laku. Tingkah laku kanak-kanak akan menjadi lain seperti biasa dan mereka akan bertindak luar kawalan. Hal ini seperti mereka berani menceritakan diri sendiri, suka untuk tidur malam dan tabiat pemakanan mereka akan menjadi tidak teratur. Kesan seterusnya ialah terhadap sekeliling.
Kanak-kanak akan mula terpengaruh dengan aktiviti yang tidak berfaedah dan mereka juga akan lebih mahukan kebebasan. Akhirnya, kesan kepada ibu bapa. Ibu bapa akan menjadi tidak tenang dan emosi tidak terkawal kerana bimbang perkara ini disedari oleh pihak berkuasa. Nama saya Nurul Islam Mardah binti Abdul Halim, nombor matrik 1200825. Setelah mengetahui faktor dan pesan penderaan kepada kanak-kanak, mari kita teruskan dengan cara penyelesaian supaya kes penderaan kanak-kanak ini tidak berleluasa. Pihak utama yang dapat menangani isu penderaan kanak-kanak ini adalah badan-badan kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Polis. Selain itu, badan-badan bukan kerajaan juga memainkan peranan penting untuk menangani isu ini. Antara yang boleh dilakukan oleh mereka adalah dengan cara membuat pelbagai program dan agenda bagi meningkatkan kesedaran betapa pentingnya memelihara kanak-kanak dan akibat buruk penderaan kepada kanak-kanak. Selain itu, mereka juga perlu mengetatkan undang-undang supaya pelaku berasa takut untuk melanggar peraturan tersebut. Seterusnya, mereka juga perlu menyediakan perkhidmatan nasihat supaya para pelaku atau keluarga yang bermasalah dapat meluahkan segala yang mereka ingini kepada pihak-pihak tersebut. Pihak kedua yang boleh memainkan peranan adalah pihak media dan sukarelawan. Pihak media perlu menguar-uarkan tentang betapa bahayanya isu penderaan kanak-kanak ini jika berterusan berlaku kerana ia boleh menjejaskan mental dan fizikal kanak-kanak tersebut. Selain itu, sukarelawan, badan-badan sukarelawan ataupun syarikat-syarikat besar boleh mengadakan pameran, jualan ataupun tayangan amal bagi mengumpulkan dana bagi membantu mangsa-mangsa penderaan. Mereka juga boleh menyumbangkan dana bagi membina institusi untuk menempatkan mangsa-mangsa penderaan. Akhir sekali, setiap lapisan masyarakat memainkan peranan penting kerana apabila mereka mempunyai kesedaran terhadap betapa buruknya kesan kepada penderaan kanak-kanak, mereka akan lebih peka dan mengambil tahu tentang situasi tersebut. Individu seperti guru dan doktor boleh membimbing komuniti lain dengan memberikan sedikit asas pengetahuan tentang penderaan kanak-kanak melalui poster ataupun pembelajaran. Setiap lapisan masyarakat juga perlu peka dan ambil peduli terhadap situasi yang berlaku di sekeliling mereka. Individu terdekat seperti jiran tetangga perlu membuat laporan jika mereka mengetahui mana-mana keluarga yang cenderung untuk melakukan penderaan kepada anak-anak mereka kepada pihak berkuasa. Oleh itu, jelaslah bahawa setiap lapisan masyarakat, setiap individu perlu mengambil tindakan untuk menangani kes penderaan kanak-kanak daripada berterusan. Apabila semua pihak bekerjasama untuk membendung situasi ini, kes penderaan kanak-kanak di Malaysia dapat dikurangkan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.